Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita akan sembang-sembang isu-isu ataupun isu yang cukup relevan sebenarnya, dan kita juga ada tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Dan kita masih lagi ingin menumpukan perhatian sebenarnya kepada Hawana 2022 ataupun Hari Wartawan Nasional yang akan disambut pada 29 hari bulan Mei, dan sudah tentulah kita juga tertarik hati dengan tema yang dipilih, iaitu Suara Jelata Aspirasi Negara. Dan sudah pastilah kita sudah pun ada tetamu yang paling tepat sebenarnya untuk bercakap tentang isu ini. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Anwar Musa yang merupakan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Jadi YB, apa khabar Tan Sri? Baik, Alhamdulillah. Nampak letih Tan Sri? Keletihan sikit. Hari ini pagi tadi sambutan raya kementerian. Betul. Kemudian petang tadi pelancaran perkhidmatan 5G. Apa tu, YTL. Saya difahamkan Tan Sri juga baru sampai sebenarnya dari baru balik pada luar negara pun satu juga, tengah jet lag lagi. Aduh. Petang ni waktu time tidur sana, kita siang kat sini kan. Betul. So nak adjust makan masa 1-2 hari lah. Jadi kami otherwise okay. Alhamdulillah. Kami cukup menghargai lah sekurang-kurangnya Tan Sri walaupun dalam keletihan masih melapangkan masa untuk bersama kami di ruang bicara ini. Dan di pembukaan ini barangkali Tan Sri, kita tumpukanlah dulu perhatian kita kepada Hawana 2022 ini, Hari Wartawan Nasional yang akan disambut pada 29 hari bulan Mei. Dan seperti yang saya sebut, saya suka tema yang dipilih, iaitu Suara Jelata Aspirasi Negara. Jadi apa yang boleh Tan Sri fahami dan juga menerangkan kepada kami apa yang dimaksudkan dengan Suara Jelata Aspirasi Negara daripada kalau kita tengok dalam sejarah kewartawanan negara kita, tanggal 29 Mei itulah tanggal bermulanya penubuhan atau penerbitan Utusan Melayu pada ketika itu, yang menjadi nadi suara rakyat, terutama sekali ke arah memperjuangkan kemerdekaan. Dan disitulah bermulanya dunia kewartawanan dalam negara kita pasca dunia moden, di mana para wartawan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam proses membina sebuah negara yang kemudiannya menjadi negara berdaulat dan negara merdeka. Jadi tanggal 29 bulan itu sekarang ini diterima oleh kerajaan sebagai satu tarikh untuk memberikan penghormatan kepada profesion kewartawanan dan warga kewartawanan dalam negara kita. Cuma apa yang kita lakukan sekarang ini, saya ingin memberikan nafas baru. Pengiktirafan itu memang selamanya para wartawan diberikan pengiktirafan, diberikan penghormatan oleh negara, bukan saja negara kita, di negara-negara lain juga. Cuma saya merasakan kita perlu memberikan satu nafas baru, satu daya baru kepada profesion kewartawanan, kerana pada masa ini peranan mereka menjadi semakin penting. Bukannya berkurangan peranan mereka, sebaliknya semakin penting, semakin mencabar. Kerana kalau dulu dunia kewartawanan itu kebanyakannya tertakluk kepada media cetak, pada zaman itu, pada ketika itu. Sekarang ini ada persaingan dalam nak mengekalkan etika kewartawanan yang baik, untuk mengekalkan pemberitaan yang membangun, yang membina kepada masyarakat, membawa suara jelata, suara rakyat jelata. Kerana pada masa ini, selain pada adanya peranan, masih lagi adanya peranan media cetak, kemudiannya peranan media elektronik mula mengambil tempat. Sebahagian daripada kalangan rakyat. Kemudian sekarang ini bila masuk ke zaman teknologi maklumat, dengan adanya pula social media, dan juga pemberitaan melalui portal yang dikendalikan oleh khalayak. Jadi dunia kewartawanan menghadapi satu ekosistem yang baru, yang sangat mencabar kepada para wartawan. Maka saya merasakan peranan wartawan profesional, wartawan yang dalam arti kata sesungguhnya, itu perlu diangkat dan perlukan diberikan satu nafas baru, perlu diberikan satu pengiktirafan baru oleh kerajaan sebagai tanda
bahawasanya peranan mereka adalah satu peranan yang sangat diperlukan oleh negara. Okey, saya tertarik hati apabila Tan Sri sebut tentang cabaran yang dihadapi oleh profesion kewartawanan sekarang ini, terutamanya dengan ada platform yang pelbagai dalam media sosial, dan wujud juga apa yang disebut sebagai independent reporters ataupun wartawan-wartawan bebas yang ialah menyelitkan ataupun menyiarkan, menulis pelbagai cerita, pelbagai maklumat, tetapi isu ketepatan sama ada isu itu betul, benar ataupun tidak menjadi persoalan. Pada saya kewartawanan ini satu profession yang mempunyai etik yang tersendiri. Betul. Walaupun sekarang ini semua orang bebas untuk menulis, semua orang bebas untuk membuka blog masing-masing, ataupun juga semua orang bebas untuk membuat pelbagai posting atas sesuatu isu yang ada, tetapi sama sekali dia tidak menghakis peranan dan juga tahap profesionalisme wartawan dalam arti kata professional journalist. Bila kita sebut dunia kewartawanan, kita harus membezakan di antara orang-orang biasa yang menulis dan membuat posting tanpa mempunyai latar belakang disiplin kewartawanan. Yang kita maksudkan di sini adalah wartawan profesional yang memang terlatih, yang memang menjadikan kewartawanan itu satu profession, yang mempunyai etika yang tertentu, peranan yang tertentu, dan juga mempunyai tahap-tahap profesionalisme yang tertentu. Itu yang kita maksudkan dengan dunia kewartawanan. Cuma apa yang berlaku, wartawan bebas ini menjadi saingan kepada wartawan-wartawan hakiki, kerana misalnya berita, bagi mereka yang nak menyampaikan berita, mereka akan sampaikan berita. Mungkin kebertanggungjawabannya itu tidak seperti mana yang kita perlu tuntut daripada wartawan profesional. Mungkin mereka jalankan secara hobi, mungkin mereka hanya mengutip dan forward berita daripada orang lain tanpa menyemak sumber. Mungkin walaupun ada juga yang walaupun mereka bukan wartawan resmi, tapi mereka mempunyai etik kewartawanan yang cuba mereka laksanakan. Tetapi yang kita maksudkan di sini, mainstream wartawan ialah kewartawanan sebagai satu profession yang mempunyai etika yang tertentu, yang mempunyai mission yang tertentu, yang tidak dapat dipisahkan daripada proses pembinaan negara bangsa. Kalau kita lihat dalam sejarah peradaban negara-negara di seluruh dunia, kita dapati kelompok wartawan itu mempunyai peranan yang penting. Mereka membawa suara hati nurani rakyat, mereka mencungkil deria rakyat, sentimen rakyat, sehingga tercetusnya revolusi misalnya digerakkan oleh para penulis. Malah kalau kita pernah baca dalam sejarah negara kita, misalnya pernah dikatakan beberapa orang penulis-penulis dan cendekiawan yang menyemarakkan semangat dan jiwa kemerdekaan, sebut tentang Syekh Jalaluddin Al-Afghani dan sebagainya. Basic mereka itu selain pada scholars, mereka memainkan peranan untuk membawa pemberitaan kepada khalayak, kepada rakyat. Jadi Hawana ini adalah hari memberi penghormatan kepada mereka-mereka yang sedemikian. Sesuatu yang harus kita terima ini merupakan satu hakikat, bukan lagi rahsia sebenarnya, tentang penulisan berita-berita yang dikeluarkan, terutamanya yang begitu hebat dalam media sosial dari pelbagai pemberita, the so-called reporters tadilah. Tetapi apakah KCOM sendiri melihat bahawa isu ini sekiranya tidak dikawal mungkin akan memberikan kesan-kesan yang negatif? Kita kena strike satu keseimbangan ataupun balance. Sementara kita menerima dan perlu menerima hakikat kebebasan untuk berkarya, kebebasan untuk menyampaikan dan menyertai dengan menggunakan platform social media. Pada saya, kita mungkin boleh laksanakan dengan proses pendidikan, membina kesedaran supaya ada kebertanggungjawaban oleh mereka-mereka yang tidak termasuk dalam golongan ataupun kelompok professional journalist. Tetapi bagi kelompok
wartawan-wartawan profesional, kehadiran kelompok tadi seharusnya mencabar kewibawaan mereka supaya mereka dapat mengangkat profesionalisme kewartawanan kepada satu kedudukan yang lebih dihormati lagi. Sebagai contoh, apabila ada sesuatu isu, orang kata jurnalistik yang bersifat penyelidikan, yang mana journalism based on research. Kadang-kadang jarang, kurang dilaksanakan. Banyak yang hanya menjadi pemberita, yakni mengambil satu berita kemudian dilaporkan. Tapi the next level kewartawanan itu ialah menggunakan daya intelek yang lebih tinggi, yang mana melibatkan penyelidikan, research, follow up terhadap sesuatu isu supaya dapat dilihat daripada perspektif yang lebih enrich, yang lebih diperkayakan, supaya apabila ianya disampaikan kepada khalayak, mutu penulisan itu bukan mutu yang biasa-biasa, kerana ada effort yang ekstra dibina dan dibuat enrichment kepada pemberitaan yang dibawa. Jadi daripada apa yang Tan Sri sebut, sesuatu yang menarik juga Tan Sri, ya, kalau kita lihat daripada minat daripada masyarakat, minat daripada rakyat Malaysia sendiri, dikatakan majoriti lebih suka membaca berita-berita yang keluar itu kerana fitrah manusia. Manusia suka kepada sensasi. Satu, yang kedua, sebab tu daripada awal dulu pun soal berita sensasi, berita separuh benar, berita fitnah itu memang satu perkara yang telah menjadi masalah sejak zaman berzaman. Ya, sebab itu dalam Al-Quran pun sentiasa sebut memfitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Kerana naluri manusia, dia mudah menerima sesuatu yang ada sensasinya, tendensi dia begitu. Dia mudah nak percaya, dia tercabar, dirinya tercabar untuk suka menerima sesuatu berita yang juicy, satu berita yang belum tentu ketepatannya, tetapi ada daya tarikan yang tersendiri. Sebab tu kalau ikut dalam ajaran Islam, apabila kamu menerima berita daripada orang-orang tertentu, terutamanya orang-orang yang fasik, hendaklah kamu menyiasat. Ya? Jadi berapa ramai pula yang suka nak menyiasat, yang suka nak terima saja, kan? Jadi ini semua berada dalam ruang lingkup kewartawanan profesional yang saya katakan tadi. Selagi kita mempunyai satu mission untuk menyampaikan berita berasaskan fakta, berasaskan research, berasaskan kepada kutipan berita-berita daripada sumber-sumber yang sahih, maka kualiti kewartawanan akan menjadi lebih tinggi dan dianya lebih dihormati. Sementara kehadiran berita-berita daripada sumber-sumber yang lazim kita lihat, terutama dalam social media, walaupun digemari, tidak semestinya dipercayai, ya, tidak semestinya diyakini. Ya. Kalau macam sekarang pun, kalau orang masih lagi bila nak merujuk sesuatu, dia nak tengok pada berita bernama. Kalau dia tahu, kalau sumbernya datang daripada bernama, kerana bernama menjaga profesionalism kewartawanan, kerana bernama sebagai satu agensi nasional yang mempunyai mission yang tertentu, maka orang lebih meyakini kalau sumber itu datang daripada bernama. Kadang-kadang datang satu berita, dia nak cek dulu dengan bernama, betul, ataupun RTM. Ya. Jadi kewibawaan yang sebegitu bukan mudah nak dicapai, kecuali kita mempunyai satu track record sekian lama sehingga dapat membina keyakinan khalayak. Jadi yang wujud dalam sosial media itu akan terus wujud, tetapi status, tahap kepercayaan dan tahap sumbangannya kepada proses yang bersifat membina tidak sama dengan kewartawanan profesional. Persoalan saya tadi yang saya lontarkan kepada Tan Sri, kalau begitulah masalah yang sedang kita hadapi sebenarnya, terpulanglah kepada kebijaksanaan pembaca itu sendiri. Tetapi bagi kementerian sendiri, bagi KCOM sendiri, apakah KCOM juga sebenarnya melihat isu ini sebagai satu isu yang serius sebenarnya, Tan Sri? Saya rasa ianya perlu sentiasa ditangani. Sebab kadang-kala ada juga berlaku situasi di mana macam ada suatu kesenggangan atau kesenjangan di antara, terutama sekali pihak yang berautoriti dengan kewartawanan.
dunia kewartawanan perlu ada kebebasan untuk membuat pelaporan, kerana berbeza dengan mungkin establishment mempunyai satu kedudukan, prinsip, status quo dan mempertahankan establishment. Tetapi establishment tanpa sumbangan kewartawanan yang dapat memberi pandangan, teguran, pemberitaan daripada sudut yang berbeza-beza, maka dia pada saya lah satu keadaan yang tidak sihat bagi negara. Sebab itu kadang-kadang kita mesti juga mempunyai daya toleran kepada para wartawan yang menulis tetapi menulis secara jujur. Kalaupun katakanlah contoh, selalu orang kata ini salah lapor, padahal kadang-kadang wartawan selain daripada dia menulis, dia juga rakam. Dan tidak salah lapor pun, kita yang salah cakap. Ataupun penggunaan bahasa dan perkataan kita tidak tepat menyebabkan disalah tafsir. Tapi wartawan itu melaporkan in good faith. Pada saya benda begitu kena kita tolerate dan kita kena respect peranan dan juga perlakuan kewartawanan yang bona fide sifatnya, yang sifat jujur, yang sifat benar, walaupun dia tidak semestinya merupakan satu perkara yang perfect. Saya selalu sering dengar pertelingkahan antara establishment, orang yang berkuasa, orang yang berkedudukan dengan para wartawan. Perkara itu harus kita nurture, harus kita bina satu tahap kematangan di mana kita mesti menerima dan memberikan pengiktirafan yang sewajarnya kepada mereka yang melaksanakan tugas-tugas profesional mereka. Seringkali juga, sebab itu saya rasa kementerian perlu membentuk suasana itu, suasana menghormati kepada para wartawan. Sebab itu saya menganjurkan supaya diangkat martabat Hari Wartawan Nasional. Saya minta supaya para wartawan kita membuat engagement dengan wartawan serantau, dan saya juga menggalakkan wartawan kita untuk pergi ke negara-negara yang lain, kemudian membuat perhubungan dua hala dan juga multilateral, supaya dimensi kewartawanan itu kita perlebarkan, kita tidak sempitkan. Dan dengan cara demikian kita lihat masyarakat mesti meletakkan profession kewartawanan tu pada satu kedudukan yang full of respect. Bukan memandang serong, bukan memandang jijik, ataupun bukan kita memandang orang kata sebelah mata kepada para wartawan. Sebab kalau kita lihat, ambil contoh sewaktu pandemik menyerang, ataupun kalau kita tengok dalam pemberitaan waktu berlaku peperangan, waktu berlaku bencana, dan seperti juga waktu berlaku COVID-19, kita dapati para wartawan terpaksa menjalankan tugas mereka. Jadi kalau kita biasanya bila sebut frontliners, kita ingat doctors, nurses dan sebagainya. At least doctors and nurses bekerja dalam control environment, dalam keadaan di hospital yang cukup terkawal, dan mereka terlatih bagaimana nak menjaga diri mereka. Tetapi para wartawan, bila ada berlaku suatu benda, mereka terpaksa menggadai ataupun orang kata mengambil risiko yang kadang-kala boleh membahayakan diri mereka. Ada juga wartawan yang terkorban ketika membuat liputan-liputan. Ya, banyak sebenarnya. Ada beberapa wartawan yang menjadi mangsa COVID-19. Saya tahu ada juga yang wartawan yang meninggal kerana infected dan sebagainya. Dan baru-baru ini kita dengar waktu berlaku peperangan di Timur Tengah dan juga di Ukraine, kita tengok bagaimana beberapa wartawan yang terbunuh. Jadi itu satu manifestasi bagaimana wartawan menggadai nyawa dalam nak menyempurnakan tugas-tugas mereka secara profesional. Jadi masyarakat mesti melihat itu secara positif dan memberikan penghormatan kepada dunia kewartawanan. Baik, kita akan sambung lagi Tan Sri, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Jadi sekurang-kurangnya ianya akan memberi satu tenaga baru juga kepada Tan Sri setelah penat menghadapi program hari ini. Jadi apapun, anda juga jangan ke mana-mana. Kita kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya mana lagi kalau bukan bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Wartawan, penulis draft pertama sesuatu peristiwa yang kemudiannya menjadi sejarah. Kewartawanan bukan sekadar satu kerjaya, ia misi mengubah dunia.
Ikuti secara langsung Hari Wartawan Nasional Hawana 2022. Ahad 29 Mei 2022 pukul 2 hingga 4.30 petang. Bersama kami perantara anda, saya Taufik Isa. Dan saya Zana Nasir untuk liputan Hawana 2022. Suara jelata, aspirasi negara di Bernama TV. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini dan kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Anwar Musa yang merupakan Menteri Komunikasi dan Multimedia, dan kita bercakap tentang Hawana 2022, kewartawanan aspirasi keluarga Malaysia. Itu sebenarnya juga satu aspek ataupun satu perkara yang ingin saya dapatkan perhatian daripada Tan Sri. Kita bercakap tentang konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, dan bagaimana wartawan harus memainkan peranan mereka sebenarnya dalam usaha untuk mewujudkan semangat keluarga Malaysia itu dari pandangan Tan Sri. Sebenarnya kalau kita lihat keluarga Malaysia ini bukan lagi satu istilah. Dia sudah menjadi satu falsafah. Kerana daripada istilah biasa yang menunjukkan entiti kekeluargaan, dia telah diterjemahkan dalam konteks pembinaan negara. Maka oleh kerana pengurusan negara itu menyusur jalur-jalur serta sifat-sifat yang terwujud daripada keluarga Malaysia, daripada istilah biasa dia bertukar menjadi satu konsep. Dan daripada konsep pengurusan, dia sudah boleh dianggap sebagai satu filosofi, sebagai satu falsafah di mana ianya dihayati dan ianya diamalkan. Jadilah dia satu falsafah ataupun satu gaya hidup ataupun gaya pengurusan. Daripada istilah dia menjadi satu konsep, daripada konsep dia sudah menjadi satu falsafah pengurusan negara. Maka bila kita sebut tentang pengurusan negara, maka tidak dapat lari bahawasanya ia perlu dihidangkan kepada khalayak, dia perlu dihidangkan kepada rakyat, sehingga perkara itu boleh dihayati oleh khalayak secara menyeluruh. Jadi siapa yang boleh melakukan itu? Adalah para wartawan. Kalau sekadar nak memperkenalkan istilah, cukup dengan papar di kaca TV, tayang saja tiap-tiap hari. Atau kalau kita sekadar nak jadikan retorik, kita je masuk ke dalam ucapan-ucapan, maka dia jadi satu retorik. Tapi apabila kita nak anggapkan sebagai satu falsafah negara, para wartawan perlu deep dive. Dia perlu menyelam lebih mendalam dan mencungkil segala intipati yang terkandung dalam konsep keluarga Malaysia. Dan itu memerlukan kewartawanan profesional yang membuat penyelidikan, kemudian yang mengolah, kemudian menyampaikan kepada khalayak dalam berbagai-bagai bentuk, dalam berbagai bentuk karya, sama ada dalam bentuk penulisan, dalam bentuk pemberitaan ataupun dalam lain-lain bentuk. Tapi mesti dihasilkan melalui satu kerja yang bersifat profesional tadi. Jadi di sinilah pentingnya di antara keluarga wartawan dengan konsep keluarga Malaysia tadi. Bagaimana kita nak buat enrichment kepada konsep dan falsafah itu. Bagaimana kita nak memberikan impak yang lebih kepada penghayatan falsafah itu. Dan bagaimana kita nak indoctrinatekan, kita nak indoktrinasikan perkara itu sehingga dia bukan menjadi lip service, tapi dia menjadi satu penghayatan benda yang ada di dalam hati. Dan itu hanya wartawan yang boleh melakukan. Sebab tu pada saya konsep keluarga Malaysia ni masih di peringkat awalan. Pentadbiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, ruang yang cukup banyak untuk kita merealisasikan daripada satu istilah kepada satu konsep, daripada konsep menjadi falsafah dan gaya kehidupan pengurusan sesebuah negara. Sebab di situlah saya merasakan wartawan mempunyai peranan yang sangat penting dalam nak menjayakan. Tapi mereka kena fahamlah. Kalau mereka faham, itu hala tujunya yang dimaksudkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga kerajaan, maka para wartawan boleh mempositionkan diri mereka untuk membuat enrichment kepada penghayatan falsafah pengurusan negara.
Dalam hati kecil Tan Sri sendiri, saya juga nak mencongkil sebenarnya sesuatu yang mungkin agak sukar, tetapi saya perlukan jawapannya ikhlas daripada Tan Sri lah. Sebagai seorang Menteri Komunikasi dan Multimedia, penulisan dan juga reporting sebagaimana macam manakah sebenarnya yang ingin Tan Sri lihat supaya rakyat jelata betul-betul memahami apa itu falsafah keluarga Malaysia? Saya tengok pada dua sudut. Pertama, sudut kaedah. Kaedah ini berbeza-beza. Lain reporters, lain kaedah. Cara mana dia nak mencukil mendapat berita. Ada yang melalui research, ada melalui membuat provokasi-provokasi, ada cara melontarkan lead question, ada cara yang berbagai-bagai. Pada saya, cara itu terpulang. Lain reporters, lain wartawan mempunyai pendekatan yang berbeza-beza. Tetapi end result dia itu yang perlu menjadi sukatan. Adakah end result itu adakah membina ataupun benda yang merosakkan? Dan kadang-kala lain dimaksudkan, lain yang jadi. Saya masih teringat satu ketika dulu saya ditemu ramah oleh wartawan sukan yang membuat banyak provokasi-provokasi waktu itu, sehingga terlontar satu soalan mengenai apakah pandangan saya sebagai timbalan Presiden FAM ketika itu tentang prestasi pasukan bola sepak negara. Setelah waktu itu pasukan negara kena belasah 6-0 dengan satu pasukan Timur Tengah. Jadi soalan itu macam satu leading question. Kemudian saya pula masa itu pun baru dilantik sebagai timbalan Presiden bersama dengan yang di-Pertuan Agong kita sekarang. Kami berdua sebagai timbalan Presiden. Saya telah memberikan satu jawapan yang saya rasa saya nak menjawab secara ikhlas. Lalu saya katakan prestasi pasukan negara tidak boleh dibanggakan, pasukan negara patut gini dan sebagainya. Tanpa saya sedar bahawasanya saya cross the line. Bagi establishment, bagi presiden terutama pada ketika itu yang telah merasakan saya telah membuat percakapan kepada media yang menjejaskan reputasi FAM, yang akhirnya menyebabkan saya dibicarakan kemudian digantung daripada jawatan. Itu contoh pengalaman yang saya lalu di mana daripada satu soalan bercorak provokatif, kemudian kita walaupun dengan niat yang ikhlas, kita mungkin terlanggar orang kata garis-garis tertentu, orang kata end up in a hot soup lah. Itu antara pengalaman yang selalu. Sebenarnya banyaklah dalam pengalaman perjalanan politik. Tapi secara keseluruhan, saya sendiri, saya merasakan wartawan itu macam sahabat. Malah saya merasakan wartawan itu sebagai pelengkap kepada kelemahan saya. Banyak juga saya dapati kadang-kadang saya punya penyampaian tidak berapa baik, ataupun penggunaan istilah tak berapa kena, tapi diperelokkan pula oleh penulisan. Kadang-kadang saya rasa saya taklah cakap sebaik itu, tapi berita keluarnya begitu positif sekali. Dan ada pula kalanya saya rasa saya buat baik, tapi berita tak keluar sebaik yang saya harapkan. Jadi dalam pengalaman saya kita lalui keadaan yang sedemikian, tapi secara keseluruhannya para wartawan tu mempunyai peranan yang besar dalam orang kata membentuk konsep dan falsafah pengurusan negara, termasuklah keluarga Malaysia. Satu lagi perkara juga yang saya nak dapat pandangan Tan Sri lah, mendengar apa yang Tan Sri huraikan. Saya juga nak tanya tentang perasaan Tan Sri sendirilah. Kita tahu kita tidak dapat ialah sebagai pemimpin yang berpengalaman seperti Tan Sri, dah jadi menteri dah beberapa tahun lama begitu. Mungkin apakah Tan Sri kadang-kadang merasa kecil hati, terutamanya dalam tulisan-tulisan yang bersifat politik, sebagai satu contoh. Ada yang sanggup menulis mengatakan Tan Sri ini dalam UMNO macam duri dalam daging, musuh dalam selimut dan sebagainya. Terasa tak kecil hati Tan Sri ataupun rasa marah Tan Sri sebenarnya? Saya rasa sebenarnya baik ada tulisan-tulisan begitu, sebab kalau tidak kita one track minded, kita rasa kita lah hero, kita sajalah elok, kita ni perfect, sedangkan kita tahu sebagai manusia kita mesti mempunyai kelemahan-kelemahan. Jadi apabila ditulis sesuatu yang kebetulannya kita rasa negatif, saya rasa kita tidak perlu melenting, kita perlu lihat daripada satu sudut yang lain. Sebab itu saya agak sukar
kalau ada yang nak membuat provokasi. Kerana saya dah lalui macam-macam situasi dan pada saya kadang-kadang provokasi itu juga saya tengok daripada perspektif yang positif. Mungkin hasrat orang yang menulis tu mungkin ada berbagai-bagai, ada question mark, tetapi terpulang pada kita lah. Bagaimana kita nak handle perkara itu untuk orang kata menukarkan ribut menjadi angin yang sepoi-sepoi bahasa. Bagaimana kita nak menjinakkan gelombang ianya menjadi badai yang biasa. Itu terpulang pada kita sebagai orang politik. Kalau kita reactionary, kita sentiasa langgar dinding lah. Kita selalu menungkah arus. Pada saya kadang-kala walaupun datang arus yang deras, kadang-kadang kita tak semestinya going against the tide. Kadang-kadang kita perlu hanya mengikut dulu. Bila keadaan dah reda sikit, kita dayung lah. Jadi kalau waktu air deras datang ataupun air pasang datang, kita cuba nak melawan air pasang, kita cuba nak melawan arus yang deras, mungkin akhirnya kita yang kecundang. Tapi kalau kita boleh sabar sikit, kalau arus deras, biarlah kita dihanyutkan dulu sekejap. Arus dah reda, kita berenang dan kita boleh menguasai keadaan. Itu falsafah yang selalu saya pakai lah. Jadi kalaulah kebetulan ada pemberitaan yang bersifat provokatif ataupun mungkin ada dengan niat-niat yang tertentu, yang mungkin bersifat malafide dan sebagainya, sebagai orang politik terutama sekali, kita tidak harus melenting. Tapi pernah tak dalam Tan Sri dan wartawan, hubungan Tan Sri dan wartawan, pernah tak Tan Sri, kalaulah wartawan melontarkan soalan-soalan yang bersifat provokatif, pernah tak Tan Sri mengatakan no comment? No comment tu soalan ada juga kalanya. Kadang no comment ni satu jawapan yang memerlukan kebijaksanaan juga. No comment tu kadang-kadang kerana tak komen, berita tu terjawab dengan sendiri. Saya ada satu pengalaman yang sangat menyentuh hati saya. Sewaktu saya baru saja berhenti jadi menteri pada tahun akhir 90-an, pada awal tahun 2000. Waktu itu berlaku clash antara saya dengan arwah Tan Sri Dollah Hamad, dikenali sebagai Dollah Kok Lanas. Apabila dia menulis beberapa berita secara insinuation, kononnya saya ni terlibat dengan rasuah PPRT. Waktu itu kerana berbangkit satu perbincangan di Parlimen tentang kegagalan projek PPRT di Terengganu, kata silap saya pada waktu itu. Dan kemudian beberapa penulisan insinuate seolah-olah saya ni rasuah, kerana saya lah kerana projek itu gagal dan sebagainya, dan saya telah ambil pendekatan terbuka supaya perkara itu disiasat oleh SPRM dan sebagainya. Kemudian berlaku pertelingkahan kerana waktu itu arwah sahabat baik saya sebenarnya, Tan Sri Dollah Hamad adalah editor in chief kumpulan surat khabar NST dan sebagainya, very powerful media punya players. Waktu itu saya masih ingat, akhirnya saya minta pada Tun Dr. Mahathir, waktu itu masih Perdana Menteri, saya kata kalau Dollah boleh tulis one full page, saya mesti ada right untuk respon. Dan waktu itu Surat Khabar bagi ada pula interview dengan saya, dan saya pun cuba nak memberikan versi saya. Kita orang muda waktu itu, waktu nak melawan, tapi saya dapati melawan dengan media yang sukar. Lepas pada itu banyak lagi berita-berita makin banyak dikeluarkan, gambar kereta saya diambil, kononnya kereta saya dirampas dan sebagainya, dan isu PPRT itu menghantui sekian lama. Walaupun saya tak terlibat macam mana orang yang dituduh tu pun, saya pun tak tahu pun tentang setengah-setengah perkara, tapi bila dipolemikkan berpanjangan dan cerita tu tak dimatikan, maka dia menjadi satu igawan, kalau orang kata macam benda yang disindir-sindir kepada saya. Waktu itu saya jadi ahli Dewan Undangan Negeri, orang sindir-sindir. Saya masih ingat waktu ada by election, orang naikkan poster kononnya kita ni rasuah PPRT, makan duit orang miskin. Jadi memang ada perkara yang boleh menjadi negatif, ya. Saya juga teringat waktu saya dimarah pun macam tu juga, kerana ada posting-posting tanpa menyebut nama oleh siapa, yang menyebut kononnya saya menggunakan duit beasiswa budak-budak marah untuk menaja pasukan bola Kelantan, ya. Jadi dianggapkan macam ada satu perbuatan yang menyalahi peraturan dan sebagainya, dan saya sukarela
rela pergi sendiri ke SPRM menyerahkan fail, minta saya disiasat. Tapi akhirnya tanggapan negatif itu terbina. Dan sebab tu 2-3 hari lepas di kementerian saya menyebut kepada pegawai-pegawai kementerian, apabila ada blog menulis kononnya ada satu tender dibatalkan kerana saya tak bersetuju dengan pemberian tender tu, saya nak tukarkan KSU. Jadi saya beri contoh pada pegawai-pegawai saya kerana saya dah lalui pengalaman itu. Satu pemberitaan oleh wartawan mana-mana juga yang membawa berita yang tidak benar ataupun separa benar, kalau tidak segera diperbetulkan pun memanglah akan ada juga kesan-kesan negatif. Tapi sebagai orang politik kita kena terima realiti ini. Yang penting kita benar. Kalau kita tahu kita tidak melakukan kesalahan, walaupun kita mungkin disindir, mungkin digelar, mungkin dikata apa-apa, itu adalah sebahagian daripada kehidupan politik. Baik, mendengar daripada pengalaman Tan Sri ini pun menarik sebenarnya Tan Sri. Saya juga nak berkongsi pengalaman saya. Tapi saya nak tanya dulu Tan Sri, mungkin juga terutamanya reporter yang masih muda yang mungkin baru menceburkan diri dalam bidang kewartawanan ini, mereka juga sebenarnya harus ada persediaan tersendiri sebelum menjalankan tugas. Saya menyebut ini kerana saya pernah mengalaminya. Saya melihat dengan mata saya sendiri bagaimana seorang menteri pernah menghalau seorang reporter daripada press conference itu, dan dia bertanya mudah saja soalan. Dia tanya kepada reporter tersebut, have you done your homework tak sebelum you datang interview saya? Jadi reporter itu dah panik, tak boleh nak menjawab. Terus dia kata tak apa, you balik suruh reporter lain datang. Jadi apa pesanan Tan Sri? Itu mungkin menteri berkenaan. Menteri pun orang biasa, ada yang garang, ada yang lembut sikit, ada juga mungkin menteri yang kebetulan kena hari bad mood. Dan kita semua manusia biasa. Betul. Cuma satu perkara yang saya rasa lah, pandangan saya kepada sahabat-sahabat yang menjadi wartawan, knowledge very important. Maklumat. Sebab bila kita post satu-satu soalan, kalau kita seorang yang mempunyai maklumat, yang kita telah membuat kajian dan pembacaan, jadi kita leading question tu pun soalan yang tepat. Banyak saya perhatikan kadang-kala kerana tidak memahami subject matter. Sebab tahulah dalam dunia kewartawanan di depan kita tu macam-macam. Mungkin benda yang ada kaitan dengan soal legal background. Ada sebahagian yang mungkin ada kaitan dengan soal-soal yang berkaitan dengan historical perspektif. Ada perkara-perkara yang dikaitkan dengan soal-soal terminologi dan sebagainya. Jadi kalau more knowledgeable we are, then we can better perform as a journalist. Sebab itu knowledge pada saya sangat mustahak. Saya pernah jugalah terperasan beberapa orang kawan-kawan wartawan yang baru, dia bila bertanya soalan tu, kita dah tahu dah dia tidak begitu menguasai subject matter. Tapi oleh kerana kita lihat dia sebagai orang yang baru, kita tidaklah orang kata humiliate dia, tak nak suruh dia balik ke, suruh study dulu, suruh dia buat homework dulu. Tu pada saya kebetulan tak pernah berlaku lah. Saya tak pernah buat begitu. Sebab saya sebenarnya tiap-tiap kali bertemu dengan para pemberita, para wartawan, saya enjoy the session. Sebab saya daripada soalan dapat saya memahami latar belakang pemikiran mereka, dapat saya lihat apa concern mereka. Sebab melazimnya mereka ambil concern public, kemudian mereka bertanya untuk mendapatkan reaksi. Jadi setiap sesi saya berdepan dengan para wartawan, pada saya sesi itu berharga. Jadi tidak ada masalah. Baik, kita berehat buat kali terakhir Tan Sri. Kembali nanti mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan Tan Sri. Jadi kita rehat buat seketika, kembali sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara Bernama TV. Kita rehat buat kali terakhir. Malaysia mengiktiraf institusi kewartawanan negara sebagai tonggak kesejahteraan dan demokrasi rakyat. Di Melaka Bandaraya bersejarah, sambutan Hari Wartawan Nasional atau HAWANA 2022 dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. HAWANA 2022. Malaysia mengiktiraf institusi kewartawanan negara sebagai tonggak kesejahteraan dan demokrasi rakyat.
Di Melaka Bandaraya Bersejarah, sambutan Hari Wartawan Nasional atau Hawana 2022 dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Hawana 2022. Okey, kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara di Bernama TV ini, dan kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Anwar Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia, dan sudah tentulah kita nak kembali semula kepada Hawana 2022. Ini pun sesuatu yang menarik jugalah. Saya difahamkan bahawa deklarasi wartawan akan diumumkan pada Hari Wartawan Nasional nanti ataupun Hawana 2022. Jadi agaknya bagaimana KCOM akan meraihkan aspirasi wartawan ini dan sekaligus membentuk masa depan kewartawanan Malaysia yang lebih baik. Deklarasi biarlah para wartawan yang menetapkan, ya. Sebab itu mungkin akan menggariskan hala tuju mereka untuk masa akan datang. Peranan kementerian ialah untuk facilitate, memudah cara bagi memungkinkan perkara itu dapat dilaksanakan. Saya merasakan ia menjadi satu tanggungjawab saya sebagai menteri yang menjaga hal ehwal berkaitan dengan komunikasi, untuk macam saya katakan tadi, untuk mengembalikan dunia kewartawanan dan juga profesion kewartawanan pada satu tahap yang saya rasakan yang lebih wajar, yang kebetulan sebelum pada ini telah pun ada usaha-usaha yang sama dilakukan, kemudian terhenti seketika dan sebagainya, dan saya fikir sesuai dengan suasana pasca pandemik ini kita perlu memberikan nafas baru. Sebab itu pertama saya kata Hawana hendaklah diadakan dalam suasana yang dilihat sebagai berstatus nasional. Satu. Yang kedua, ia melibatkan kehadiran pucuk pimpinan negara, dan kali ini alhamdulillah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri sendiri akan menghadirinya. Kebetulan beberapa bulan lepas saya diundang oleh Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia, ISWAMI, untuk mengikuti Hari Pres di Indonesia, dan saya dapat melihat bagaimana peranan kawan-kawan kita wartawan di Indonesia diberikan satu penghormatan oleh pemerintah, dan daripada situlah saya telah mengesyorkan supaya ISWAMI memainkan peranan yang lebih besar lagi, dan kali ini alhamdulillah selain daripada kehadiran pemimpin negara, dia turut dihadiri oleh editor-editor kanan pelbagai media Indonesia. Dan yang ketiganya, antara saya sendiri sebagai menteri yang bertanggungjawab tentang kewartawanan, waktu itu telah menjadi tetamu kepada rakan sejawat saya di Indonesia, dan kali ini saya pula mengundang Menteri Komunikasi Indonesia untuk menghadiri Hawana kita di Melaka. Dan kita merasa lebih terhormat lagi kerana kita memilih destinasi tertentu untuk menjadi tuan rumah. Dan kita harap ini akan menjadi satu amalan untuk masa akan datang, di mana Hawana akan berpindah daripada satu kota ke satu kota, supaya ia menjadi national event, dan dia menjadi satu event yang dapat menghubungkan antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri, dengan para wartawan dan sebagainya. Jadi kita hidupkan satu suasana yang baru. Malah kalau boleh, kita mungkin nak menjemput bandar-bandar tertentu membuat pembidaan. Bandar mana yang nak membida untuk melaksanakan Hawana 23 misalnya, awal-awal lagi, dan supaya bandar tu sendiri, kerajaan negeri tu sendiri ataupun Datuk Bandar tu sendiri akan memberikan input-input mereka dalam menganjurkan Hawana. Bukan hanya satu sidang, satu pertemuan, malah kalau boleh bila sampai kepada tempoh Hari Kewartawanan,
biarlah dalam bulan yang berkenaan atau minggu yang berkenaan diisi dengan pengisian-pengisian untuk memperhebatkan dunia kewartawanan dengan adanya misalnya wacana, ada program yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah, ada program yang melibatkan pelajar-pelajar kewartawanan di peringkat institut pengajian tinggi, kemudian di kalangan wartawan ada program-program kemasyarakatan, kemudian ada intellectual discourse dan mungkin juga ada international forum yang membicarakan tentang dunia kewartawanan. Jadi dengan cara demikian Hawana akan menjadi satu national event secara tahunan, tetapi dan juga berada pada satu martabat yang tinggi. Dan ini boleh kita lakukan, dan saya merasakan tanggungjawab saya sebagai menteri yang menjaga hal ehwal kewartawanan untuk melihat perkara ini direalisasikan dan kita mulakan di Melaka. Dan kita rasa terhormat kerana penglibatan sepenuhnya Kerajaan Negeri Melaka. Kerajaan Negeri Melaka sendiri host jamuan dan juga akan dihadiri sendiri oleh Tuan Yang Terutama Governor Tun Ali. Jadi bila penglibatan begitu, bayangkan kalau kita pula pergi ke negeri lain, Duli Yang Maha Mulia Sultan berangkat, pemimpin-pemimpin kerajaan negeri terlibat, kemudian dalam masa seminggu itu di negeri berkenaan didedahkan dengan pelbagai aktiviti sekitar kewartawanan, maka dengan sendirinya kedudukan kewartawanan itu akan mendapat perhatian dan dapat tempat yang lebih tinggi. Jadi itulah konsep Hawana yang saya minta supaya kementerian menerusi bernama untuk facilitate. Tapi tentang apakah perkara yang wartawan nak putuskan, apa perkara yang piagam ke ataupun deklarasi yang nak diisytiharkan, itu biarlah wartawan diberikan kebebasan untuk melaksanakan mengikut cara yang mereka mahu. Kalau mereka dah mengambil keputusan apa yang mereka harapkan sebenarnya daripada Hawana ini, apakah Tan Sri sendiri merasakan bahawa bagi pihak kementerian dan juga bagi pihak kerajaan sendiri, apa yang dibangkitkan oleh para wartawan nanti melalui Hawana ini, apakah saya rasa kerajaan mesti memberikan perhatian yang positif. Tidak ada maknanya kita memberi pengiktirafan, tidak ada maknanya kita bersetuju untuk menerima tarikh tanggal 29 hari bulan sebagai Hari Wartawan Nasional. Kemudian bila mereka bersidang, mereka membawa pengesyuran, kemudian kita memandang sebelah mata. Tak. Itu tidak bermakna kalau kita mempunyai sikap sedemikian. Pada saya, apabila para wartawan bertemu, mereka mungkin ada penganugerahan, ada deklarasi dan sebagainya, intipati yang mereka garapkan dalam tempoh mereka bertemu, berdiskusi, hendaklah diberikan perhatian yang serius oleh kerajaan. Satu isu yang selalu dimainkan ialah di kalangan para wartawan ini, mereka menganggap bahawa kadang-kadang soal-soal yang dikaitkan dengan kebajikan para wartawan, tentang gaji yang dibayar kepada para wartawan itu kadang-kadang tidak seimbang dengan tugas dan juga sumbangan mereka. Jadi apakah ini juga aspek kebajikan juga, saya fikir kalau kita kata kita mengiktiraf peranan mereka, aspek kebajikan mesti juga diberikan perhatian. Kebajikan bukan bermakna oleh kerajaan saja, tapi mungkin juga melibatkan majikan, mungkin juga melibatkan aspek undang-undang yang dapat mengawal kepentingan dan kebajikan mereka, yang mungkin kalau ianya menjadi tanggungjawab kerajaan, maka kerajaan mestilah memberikan perhatian. Macam saya katakan tadi, kalau sudah wartawan orang kata duduk semeja dan menggarapkan sesuatu, apa-apa yang mereka putuskan itu hendaklah diberikan perhatian yang serius oleh kerajaan. Seruan Tan Sri sendirilah kepada para wartawan, mereka harus menggunakan peluang yang diberikan ini melalui Hawana 2022 ini. Barangkali inilah satu platform yang cukup baik sebenarnya kepada para wartawan untuk sama-sama, mereka juga harus bersatu sebenarnya dalam mengendengahkan. Kalau kita faham respect is something that must be earned. It is not a right. Jadi kalau kita nak orang menghormati profession kita,
maka kita kena berusaha untuk menjadikan profession kita itu layak dihormati. Jangan pula kita rasakan kerana kita wartawan maka kita mesti dihormati, sedangkan kita sendiri tidak memperagakan sifat-sifat yang akhirnya kita boleh dihormati. Jadi ini satu perkara yang perlu dilakukan secara bertimbal balas. Dan saya percaya dengan kerajaan dan kementerian mesti menyediakan ruang untuk perkembangan pembangunan organisasi kewartawanan yang lebih baik. Tetapi akhirnya wartawan sendiri jugalah yang akan menentukan sama ada mereka menjadi satu entiti yang dianggap profesional, yang dianggap wajar dihormati dan sebagainya. Itu adalah mesti datang daripada hasil dan peranan daripada warga wartawan sendiri. Mungkin Tan Sri juga ingin memberi sedikit komen lah. Terutamanya kita tahu kursus kewartawanan ini banyak dianjurkan oleh institusi pengajian tinggi, baik milik kerajaan ataupun swasta. Tetapi institusi pusat-pusat yang menganjurkan kursus-kursus yang berkaitan dengan kewartawanan ini juga harus melihat daripada perspektif yang betul, terutamanya cabaran kepada wartawan di masa-masa jadi yang ada akan dua aspek ya. Yang pertama ni kewartawanan daripada sudut akademik, yakni mengadakan latihan dan sebagainya. Tetapi satu lagi aspek ialah latihan yang mesti datang daripada industri. Maknanya wartawan yang kena latih wartawan. Sebab tu saya fikir macam institut kewartawanan perlu memainkan peranan yang lebih lebih agresif lagi untuk membolehkan komuniti wartawan mendapat latihan, bimbingan, panduan tentang etik, tentang pengamalan kewartawanan. Itu mungkin tak dapat diterima, tidak dapat diambil daripada institusi pengajian tinggi, daripada fakulti-fakulti yang mengajar tentang hal kewartawanan. Itu ada dua aspek yang berbeza. Malah dalam profesi lain pun begitu. Katakanlah saya sebagai seorang profesional town planner, saya mendapat ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda perancangan daripada sistem pendidikan yang formal. Tapi sama ada menjadikan kita seorang town planner yang bagus ialah masa kita praktis dengan sama ada local government yang mana, dengan syarikat yang mana yang membimbing kita. Jadi akhirnya bagi profession planning kita ada Malaysian Institute of Town Planners. Jadi Malaysian Institute of Town Planners dia mesti conduct training, diadakan program dan sebagainya. Itu menjadikan kita satu badan profesional. So begitulah juga dengan kita ada Malaysian Institute of Architect atau Pertubuhan Arkitek Malaysia, kita ada Malaysian Institute of Engineers. Jadi kalau wartawan nak jadi profesional, maka badan wartawan tu sendiri kena membuat latihan dan juga untuk menggariskan garis-garis panduan untuk menjadikannya sebagai satu entiti yang dianggap profesional, bukan bergantung kepada institusi formal untuk memberikan latihan-latihan akademik. Jadi ini satu daripada cabaran lah yang saya rasa persatuan-persatuan wartawan. Jadi kalau persatuan sendiri yang asyik duk berpecah, persatuan sendiri masing-masing suka buka persatuan banyak-banyak yang jaga kebajikan ahli saja, tidak melihat kepada skop profesion kewartawanan dalam arti kata yang besar, the big picture, maka kita akan menjadi fragmented, kita akan jadi lemah, weaken, dan mungkin juga berbalah, dan akhirnya kita take us to nowhere. Jadi nasihat saya ialah persatuan-persatuan wartawan mesti mula consolidate, mesti mula fokus dan membina profesion kewartawanan secara yang sepatutnya. Okey, ada 2 minit saja lagi masa. Mungkin ada lagi yang ingin Tan Sri sampaikan di penghujung ruang bicara ini sempena dengan Hawana 2022. Saya daripada hati yang tulus ikhlas bagi pihak kementerian ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Wartawan Nasional Hawana 2022. Dan saya berharap kepada semua para wartawan menanam keazaman dan satu iltizam baru untuk kita bekerjasama di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita untuk kita memikirkan apakah sumbangan yang boleh kita berikan untuk membina negara bangsa yang lebih baik.
Ini kerana kita tahu pasca pandemik ini negara sedang menghadapi cabaran yang tidak seperti mana cabaran yang biasa. Ya. Kita tengok bagaimana tekanan inflasi, kita tengok bagaimana tekanan kenaikan harga barang, kita tengok bagaimana tekanan daripada kelompok yang hilang pekerjaan, kita tengok juga bagaimana kadar kemiskinan yang meningkat ataupun kejadian miskin yang baru. Kita juga tengok bagaimana dinamisme politik dalam negara kita juga sedang menghadapi satu situasi transisi. Jadi sebenarnya banyak perkara-perkara yang dalam konteks keluarga Malaysia jangan anggapkan itu hanya peranan orang politik. Jadi di sini dapat kita bentuk satu suasana kerjasama, dan saya harap Hawana 2022 di Melaka, orang kata kalau roboh Kota Melaka, papan di Jawa kita dirikan. Jadi kalau sungguh bagi dikata yang wartawan mempunyai peranan yang penting, marilah kita sama-sama membina satu hala tuju yang memberi kebaikan kepada negara. Wow, menarik. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Anwar Musa, kerana Menteri Komunikasi dan Multimedia, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Sebenarnya walaupun dalam keletihan, tetapi daripada lontaran pandangan dan juga pendapat, saya kagum sebenarnya. Dan kita mengucapkan, kita mengharapkan seperti apa juga Tan Sri harapkan, supaya Hawana 2022 yang akan berlangsung pada 29 hari bulan Mei nanti di Melaka akan menghasilkan sesuatu yang akhirnya akan memberi manfaat dan faedah yang cukup besar kepada mereka yang terlibat dalam dunia kewartawanan di negara kita ini. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Ramalan cuaca ini dibawakan oleh Radiance Efek Berhad.